Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid semua. Sebelum itu Ustaz nak mohon maaf dulu. Okey, sepatutnya tadi kita berada di dalam kelas online Zoom. Tetapi disebabkan ada masalah sedikit, jadi Ustaz hantar satu video lagi agar dengan video ini mudahlah untuk murid-murid ulang kaji balik apa yang sedang kita belajar tadi. Okey, apa yang kita belajar tadi adalah berkaitan dengan akhlak mulia. Okey, akhlak mulia. Yang mana untuk pengetahuan murid-murid sekarang ini kita fokus kepada ulang kaji akhlak mulia. Okey, kita fokus pada ulang kaji akhlak mulia. Okey, cuba tengok dekat buku teks dekat muka surat 1. Dekat muka surat 1. Okey. Nampak tak yang Ustaz bulatkan ni? Okey. Yang Ustaz bulatkan ni ialah pengertian akhlak mulia. Okey. Yang mana seorang murid ini, okey, kita panggil dia Ali. Ali bertanya kepada Ustazah, apakah maksud, apakah pengertian akhlak mulia? Lalu Ustazah ini menjawab, akhlak mulia ialah kelakuan atau tingkah laku yang baik. Okey. Kata guru tu, dia kata Ali, maksud akhlak mulia, pengertian akhlak mulia ialah kelakuan atau tingkah laku yang baik. Okey, kelakuan atau tingkah laku yang baik. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Okey. Seterusnya, apa yang kita belajar tadi adalah berkaitan dengan contoh-contoh akhlak mulia. Okey, contoh-contoh akhlak mulia ini terlalu banyak contoh dia. Seperti tadi Ustaz ada minta murid-murid nyatakan ataupun datangkan satu contoh akhlak mulia. Salah seorang murid yang bernama Mikail menjawab. Mikail kata, menolong ibu bapa. Okey, menolong ibu bapa juga adalah akhlak mulia. Tetapi kalau murid-murid tengok dekat buku teks, dekat muka surat 3 ini, antara contoh akhlak mulia ialah yang pertama, okey, yang pertama ini melaksanakan perintah Allah. Okey, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah contoh perintah Allah Subhanahu wa taala? Okey, solat, puasa, membayar zakat, itu antara contoh perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, contoh akhlak mulia ialah menghormati ibu bapa. Okey, menghormati ibu bapa. Okey, kalau lihat pada gambar ini, okey, kalau lihat pada gambar yang Ustaz bulatkan ni, tengok Abu bersalaman dengan emaknya sambil Abu mencium tangan ibunya. Okey, itu tandanya Abu menghormati ibu bapa. Okey, boleh faham? Bagus. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang ketiga ialah membantu guru. Okey, membantu guru. Okey, sebagai contohlah, kalau murid-murid dekat sekolah, sama ada murid-murid jumpa ustaz ataupun ustazah, okey, murid-murid ringankan tulang, bantu ustaz dengan ustazah. Sebagai contoh, ustaz, saya bantu ustaz untuk angkat buku ni. Ustazah, saya bantu ustazah untuk hantar buku ini letak dekat meja ustazah. Okey, boleh faham. Dan contoh yang keempat ialah menjaga kebersihan. Antara contoh akhlak mulia ialah menjaga kebersihan. Okey, sama ada di rumah, di sekolah ataupun di mana-mana, murid-murid kena sentiasa menjaga kebersihan. Lebih-lebih lagi pada zaman sekarang ini
yang mana kita ada penyakit yang digelar COVID-19. Jadi penting sangat untuk menjaga kebersihan. Okey murid-murid semua. Ada 4 contoh akhlak mulia yang Ustaz bagi tadi. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, menghormati ibu bapa. Yang ketiga, membantu guru. Dan yang keempat ialah menjaga kebersihan. Dan banyak lagi sebenarnya contoh akhlak yang mulia. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Okey, seterusnya murid-murid semua cuba tengok dekat buku teks dekat muka surat 5. Okey, dekat muka surat 5 ini murid-murid ialah berkaitan dengan kelebihan berakhlak mulia. Apakah kelebihan? Okey. Apakah kelebihan jika murid-murid berakhlak mulia? Okey, antara kelebihan dia, yang pertama ialah kita tengok satu persatu. Yang pertama, murid-murid akan dihormati oleh masyarakat. Dihormati oleh masyarakat. Okey, kalau murid-murid berakhlak mulia, suka membantu, suka menolong, maka masyarakat ataupun penduduk kampung ataupun jiran-jiran murid-murid akan menghormati murid. Okey, boleh faham? Okey, yang kedua kelebihan akhlak mulia ialah menjadi hamba Allah yang soleh. Menjadi hamba Allah yang soleh. Okey, yang kedua ini, kalau kita berakhlak mulia, antara kelebihan yang kita dapat ialah kita akan jadi hamba Allah yang soleh. Bila kita jadi hamba Allah yang soleh, ganjaran yang kita dapat ialah pahala. Dan seterusnya insya-Allah kita akan dapat syurga. Okey, semua nak masuk syurga kan? Jadi kita kena jadi anak yang soleh dan soleha. Okey, boleh faham? Okey, mari kita tengok yang ketiga. Apakah kelebihan berakhlak mulia yang ketiga? Ialah, okey, Ustaz ambil yang ni. Yang ketiga Ustaz ambil yang ni. Terpelihara daripada dosa dan maksiat. Okey, bila kita berakhlak mulia, contoh, kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita menghormati ibu bapa, kita membantu mak ayah, kita membantu guru, kita rajin belajar dan sebagainya, maka secara automatik ataupun kelebihan yang kita dapat ialah terpelihara daripada dosa dan maksiat. Yang mana bila kita berakhlak mulia, kita tidak akan melakukan maksiat. Sebab apa? Kita tahu maksiat tersebut adalah akhlak yang buruk. Bila kita lakukan maksiat, maka balasan yang kita dapat ialah dosa. Bila kita berdosa, kita akan ditempatkan di neraka. Jadi, disebabkan itulah kita mesti berakhlak mulia supaya kita tidak melakukan dosa dan juga maksiat. Okey, boleh faham murid-murid setakat ni? Okey, ada 3 kelebihan akhlak mulia yang Ustaz nyatakan tadi. Yang pertama, dihormati masyarakat ataupun disayangi oleh masyarakat. Yang kedua ialah menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha ataupun menjadi anak yang soleh ataupun soleha. Yang ketiga ialah terpelihara daripada dosa dan maksiat. Sebab apa? Kita takut untuk melakukan maksiat. Kita takut untuk melakukan dosa. Kita takut kerana itu adalah larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh faham murid-murid semua?
Okey, jadi sebagai kesimpulan, apa yang murid-murid dapat pada hari ini dalam ulang kaji ini ada 3 semua. Okey, yang pertama, pengertian akhlak mulia. Pengertian akhlak mulia ialah kelakuan atau tingkah laku yang baik. Kelakuan atau tingkah laku yang baik. Yang kedua murid-murid dapat pada hari ini ialah contoh-contoh akhlak mulia. Okey. Contoh-contoh akhlak mulia ialah menghormati ibu bapa, melaksanakan perintah Allah, membantu guru dan menjaga kebersihan dan banyak lagi sebenarnya contoh-contoh akhlak mulia. Yang ketiga murid-murid dapat hari ini ialah kelebihan berakhlak mulia. Apakah kelebihan berakhlak mulia? Yang pertama, murid-murid akan dihormati, disayangi oleh masyarakat, disayangi oleh rakan-rakan, disayangi oleh jiran murid-murid semua. Yang kedua, kelebihan berakhlak mulia ialah menjadi hamba Allah yang soleh, menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, kelebihan berakhlak mulia ialah terpelihara daripada dosa dan maksiat. Kerana apa murid-murid? Kita takut untuk melakukan dosa, kita takut untuk melakukan maksiat. Sebab apa? Kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey, boleh faham? Alhamdulillah. Okey, murid-murid semua. Jadi sampai di sini sahaja kita ulang kaji pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari yang sama, waktu yang sama dalam pelajaran yang kedua dalam tajuk ucapan yang baik. Jadi, untuk pengetahuan murid-murid, kita akan tumpuh kepada ulang kaji. Dan jangan lupa buat latihan yang Ustaz bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.